Hello, welcome back to my YouTube channel. Okay, so untuk video kita hari ni sebenarnya aku nak pergi ambil vaksin dekat Pesada Johor. So sekarang ni aku nak tunjukkan kat korang, dan aku nak ajak korang ikut aku pergi ambil vaksin. Dan nanti aku akan tunjukkan lah beberapa footage yang aku ambil dekat sana. So kita tengok dulu situasi kat sana macam mana. Aku pun tak pasti sama ada kita boleh ambil video ke ataupun tak, tapi nanti tengoklah. Mungkin aku akan curi-curi ambil ke macam mana ke kan. So nanti depends pada situasi kat sana lah. Kalau dapat kebenaran, mungkin kalau boleh ambil video, aku akan ambil video sikit lah untuk tunjukkan kat korang. So sekarang ni aku nak ajak korang dulu. Kita dah on the way nak gerak pergi Pesada sekarang ni. Dan aku pun baru je lepas isi minyak dekat Petronas. So sekarang ni dah tak ada apa kot, just kita nak gerak je pergi sana. So aku punya appointment pukul 6 nanti. So sekarang ni kita gerak awal sikit lah. Kita gerak awal sikit sebab aku sekarang ni daripada Aitam nak ke Pesada pun dalam 1 jam juga perjalanan. So sekarang ni kita nak gerak awal lah. So nanti kita boleh relax kan sebelum kita nak pergi ambil vaksin tu. So nanti apa-apa nanti aku akan update dekat sana. Kita tengok situasi kita kat sana macam mana lah, okay? So apa-apa pun jom korang ikut aku dulu, okay? Jom, let's go. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Pesada Johor. So sekarang ni aku nak lepak dulu, aku nak relax dulu dalam kereta. So nanti kita masuk lah, mungkin lagi setengah jam waktu appointment aku akan masuk daftar. So nanti kita tengok lah perjalanan kat dalam tu macam mana. So aku pun tak tahu lagi kat sana tu aku boleh ambil video ke tak. So nanti kita tengok lah macam mana. So bila korang dah sampai dekat Pesada ni, nanti korang boleh cari parking lah. Dia ada satu kemah besar untuk HCOA dan HCOB. So kat situ nanti korang lalu je dekat kemah besar, nanti ada dia punya petugas akan bagi tahu lah. So korang nak kena parking kat mana apa semua. So kat sini sekarang ni, kat sini parking korang kena bayar RM3. Korang kena bayar parking ni, korang kena bayar RM3. Dan lepas tu kat sini memang banyak lah parking memang banyak.
tak penuh sangat pun. So far okey lah kat sini perjalanan dia. So nanti bila korang dah masuk, pastikan korang bawa lah korang punya peralatan yang cukup lah. Korang punya IC korang kena bawa, korang punya My Sejahtera handphone lah, handphone kena bawa, and My Sejahtera nanti nak tunjuk kat orang, kat petugas tu untuk korang punya appointment. Lepas tu korang kena bawa pen lah, kalau ada pen kena bawa pen, nanti nak kena receipt borang apa semua kan. Nanti kita jumpa kat dalam, okay? Alright. Ada pernah kena COVID lah? Tak pernah. Tak pernah. Pernah ambil vaksin lah untuk apa-apa virus? Tak pernah. Tak pernah. Ada allergic ubat lah? Allergic ubat? Ada ubat yang tak boleh makan? Tak ada. Tak Rasa ada. semua okey. Lepas balik kalau ada simptom yang sederhana macam demam, sakit kepala, boleh makan Panadol 500 mg 2 biji. 500 mg. 2 biji. Okay. Lepas 6 jam kalau ada demam lagi, boleh makan sekali lagi. Sehari jangan lebih 8 biji. Okay. Baik. Kalau tak ada simptom atau you tak rasa you tak mau makan pun tak apa punya. Bukan wajib nak makan punya. Okay. Tapi dia biasa dia akan ada efek sikit macam pening-pening. Macam pening, sakit utut, sakit masa. Masa pain sikit. So dia ada efek tak? Kalau macam sekarang ni saya nak balik drive jauh kan, so dia efek tu dia akan datang? Saya rasa tak lah. Tak ada, mungkin dia sudah sampai rumah nanti. Sampai rumah. Okay. Ya, sebab saya dah kalau ada simptom yang lebih serius macam seperti sakit dada, chest pain, okay? Itu nampak macam tak jelas, okay? Rasa nak pingsan, nak muntah, semua ini yang serius, side effect kena jumpa doktor lah. Okay? Sebab ini kita risau you ada allergic dengan vaksin ini. Okay? Terus pergi ke hospital. Doktor apa-apa pun boleh. Ini allergic. Okay? Baik. Kalau tak ada apa, you tunggu 9 minggu, dia akan update you punya My Sejahtera untuk second dose lah. Okay, baik. Itu saja. Ada apa soalan tak? Tak ada, itu saja. Ada.
Okay, so Alhamdulillah aku pun dah selesai ambil vaksin. So tadi proses dia memang sangat simple, dia memang sangat cepat. So kalau korang dah masuk kat dalam tu, nanti dia ada setiap checkpoint yang korang kena lalui. Tapi jangan risau, dia ada petugas-petugas yang akan assist korang untuk sampai korang jumpa untuk ambil vaksin tu. So yang pastinya, yang paling penting bila korang masuk dekat dalam untuk pusat vaksin tu, pastikan korang kena bawa korang punya IC, korang punya handphone untuk MySejahtera. Dan juga kalau boleh bawa pen lah, sebab nanti korang akan kena isi borang untuk pengesahan kesihatan korang. So nanti lepas korang dah ambil borang tu, dah isi borang tu, nanti korang akan kena jumpa doktor. So nanti dia akan tanyalah korang ada pernah sakit apa, pernah ada rekod-rekod kesihatan yang tak baik ke. So kat situ nanti dia akan tanya semuanya. So nanti dia akan tanya juga jenis-jenis alahan yang korang pernah ada. Contohnya korang ada alahan ubat ke, ataupun apa-apa alahan sebelum ni. So nanti dia akan tanya kat dalam tu dan korang kena explain lah. So korang boleh tanya apa-apa je soalan, so nanti dia akan jawab lah. Okay, so tadi pun aku ada tunjuk sikit footage aku dengan doktor tu. So kat situ dia adalah explain vaksin ni untuk apa, kenapa kena ambil, apa semua tu lah. So aku pun tanya dia juga, kalau macam kita pernah ada sakit migraine ke, asma ke, boleh tak ambil vaksin ni. So dia kata tak ada masalah. So depends pada korang punya antibody lah macam mana kan. So Alhamdulillah aku pun dah settle. So nanti bila korang keluar, dia akan bagi korang satu kad vaksin ni dengan satu surat lah. So dia ada kad dengan satu surat. Kat sini dia tak ada tulis apa, dia just tulis korang punya tarikh. Dia akan tulis kat situ, dia akan tulis tarikh first dose korang bila dan second dose korang. Nanti dia akan bagi tahulah dalam aplikasi MySejahtera tu. So yang untuk kalau dekat pesada ni, nanti dia akan bagi korang satu voucher lah, satu voucher Merit Brown untuk korang pergi makan lah lepas korang nak ambil vaksin ni kan. So aku pun tadi ada juga aku tanya dia, macam aku ni kan jauh kan, aku ambil masa dalam 1 jam perjalanan untuk aku balik ke tempat aku. So aku tanya dia lah, akan ada apa-apa efek ke tak kalau aku drive jauh ni kan lepas aku ambil vaksin. So dia kata tak ada apa-apa masalah. Tapi bila kebiasaannya lepas beberapa jam lah korang ambil vaksin tu, baru dia akan ada efek dekat korang punya badan, dekat korang punya ni. So nanti kita tengok balik nanti macam mana. So sekarang ni pun aku dah tak ada apa-apa aktiviti yang aku nak buat. Aku nak terus gerak balik pun. Sekarang pun dah nak maghrib. So aku rasa aku terus gerak balik je kot. Okay, pada siapa yang datang seorang tu, korang jangan risau. Sebab aku pasti, sebab korang mesti dalam kepala korang bila dah habis ambil vaksin tu, siapa yang nak ambil gambar untuk korang apa semua kan. So jangan risau, sebab aku sendiri pun aku datang sendiri, aku datang seorang. Tapi korang jangan risau, lepas korang dah selesai ambil vaksin tu, nanti untuk dekat booth untuk ambil gambar tu, dia ada petugas juga yang akan ambilkan gambar untuk korang lepas korang dah ambil vaksin nanti. So korang jangan risaulah kalau nak datang seorang ke, kena datang berdua ke, nak ambil gambar, tak apa. Korang datang seorang pun okey. Dia memang akan ada petugas memang ramai, dalam 3-4 orang juga. Dan setiap booth tu nanti dia akan ada orang yang jaga. So korang jangan risau pasal ambil gambar, okey? Jangan risau, ambil je vaksin tu, alright. Kita tengok besok macam mana. InsyaAllah aku akan update lagi aku punya efek aku besok macam mana, sama ada aku demam ke apa ke kan. So besoklah kita jumpa esok, okay? So sekarang ni aku nak balik dulu. So kita jumpa esok, alright? Ciao. Okay, so hari ni kita nak sambung lagi untuk hari yang ketiga selepas aku terima vaksin tu lah. So sebenarnya video ni aku nak buat semalam, tapi untuk semalam aku dah hantar mak aku pula untuk ambil vaksin dekat pesada juga. So dengan condition badan aku yang tak berapa nak baik lagi dan tak okey lagi, so aku decide aku nak tangguh aku punya video ni untuk keesokan harinya lah. So hari ni lah, means hari ni untuk aku nak tengok condition badan aku bila dah betul-betul baik, baru aku akan buat video ni dan aku boleh ceritakan dengan korang. Sepanjang beberapa hari yang aku tak buat video tu, aku boleh ceritakan kat korang lah apa efek yang aku dapat selepas aku dapat vaksin ni lah. Okay, so far selepas aku terima vaksin tu, lepas aku on the way balik daripada pesada nak ke rumah aku tu, so memang tak ada apa-apa efek. Memang aku tak ada rasa sakit ke apa. On the way perjalanan pun memang ok, tak ada apa-apa masalah. Siap aku boleh berhenti makan lagi apa semua kan. Dalam perjalanan tu semua memang tak ada apa-apa masalah lah. So aku tak ada rasa apa-apa sakit dan aku sampai rumah pun dalam pukul 8 lebih macam tu. So masih ok lagi. Aku buat kerja macam biasa. Aku mandi apa semua kan. Aku bersihkan diri.
Lepas tu aku boleh tengok TV, aku boleh tengok YouTube apa semua kan. Tapi memang tak ada apa-apa efek lagi pada selepas beberapa jam aku ambil vaksin tu. Lepas tu bila aku dah masuk tidur dalam pukul 2.30 ke pukul 3 pagi macam tu, aku ada rasa sikit orang kata macam menggigil lah, macam kesejukan. Itu mungkin first effect aku lah selepas aku terima vaksin tu. Aku ada rasa sedikit kesejukan, dia menggigil. Dia rasa macam nak demam tapi dia belum lagi demam, tapi aku rasa dia macam nak demam lah masa tu kan. Dia condition dia macam nak demam masa tu. So aku decide aku ambil Panadol 2 biji dan aku makan lah. Selepas tu aku dah terus dan selepas tu aku terus tidur. Dan dalam masa aku tidur tu beberapa jam tu memang aku tersedar dan aku ada rasa macam kesejukan, dia menggigil macam tu je lah. Dan lepas tu tangan aku yang bahagian injection tu dekat sebelah kiri ni, dia ada rasa macam ada rasa sakit sikit. Lepas tu dia ada rasa macam sengal-sengal sikit. So benda tu okey lah sampai keesokan paginya. So keesokan paginya pula aku ada rasa macam lagi sakit sikit pada bahagian yang suntikan tu, dia lagi sakit daripada semalam. So tak apa, aku rasa tak apa, ini mungkin fact dah selepas aku ambil vaksin tu. Lepas tu aku ada rasa sedikit pening dekat bahagian kepala. Lepas tu badan kau memang akan rasa lemah sikit lah. Akan rasa sakit dekat bahagian otot, sendi semua memang akan rasa sakit sikit. Tapi dia tak teruk. So dia okey je. Lepas tu petang tu pula aku hantar mak aku pergi ke Persada juga untuk ambil vaksin. Dan dalam perjalanan daripada rumah aku nak ke Persada, macam aku cakap sebelum ni lah, dia ambil masa dalam masa 1 jam perjalanan. So masa dalam perjalanan pun aku tak ada rasa macam sakit ke apa. Cuma dia ada rasa pening sikit kan, sebab maybe kau drive jauh. So tak apa, aku decide untuk tahan. Dan aku pun terus ke Persada hantar mak aku untuk ambil vaksin. Dan selepas tu tak ada apa-apa masalah. Balik pun aku boleh drive macam biasa sampai ke rumah. Dan pada malam tu pula, pada malam semalam tu aku ada rasa macam tak sedap badan. So aku rasa macam nak demam sikit pada malam tu. So aku decide aku nak rehat dan aku baring apa semua. Dan pada malam tu memang aku demam sekejap lah, aku demam sikit. Lepas tu aku terus tidur lah. Dan bila nak ke subuh tu aku rasa badan aku dah berpeluh. So badan aku dah berpeluh, aku pun bangun apa semua kan. Lepas tu aku sambung balik tidur. Lepas tu bila dah pagi sikit tu, aku rasa badan aku dah okey. Badan aku dah sihat dan aku tak ada rasa apa-apa efek yang lain selain daripada demam, sakit kepala tu je lah. So hari ni sebenarnya 9 hari bulan 7. So ni adalah hari yang kedua ke ketiga macam tu kan. So aku pergi vaksin 7 hari bulan 7. So maknanya hari ni hari yang kedua lah. Hari yang kedua selepas aku divaksin. Jadi untuk condition hari ni alhamdulillah aku dah totally sihat. Aku dah tak ada apa-apa side effect lagi. Dan cuma sekarang ni condition badan aku okey. Cuma bahagian injection je lah. Bahagian injection ni memang korang akan rasa sakit lagi. Cuma aku tak pasti beberapa hari ni mungkin korang akan rasa sakit kot. Nanti dalam masa beberapa hari kemudian tu mungkin akan baik lah. Sebab aku ada tanya juga kawan-kawan aku yang mana pergi ambil vaksin ni. Dia kata condition untuk bahagian injection ni dia ambil masa dalam 2-3 hari juga untuk korang sihat lah, untuk korang baik apa semua tu kan. So itu saja sedikit aku punya side effect yang aku terima untuk vaksin ni lah selepas aku ambil vaksin. So alhamdulillah hari ni dah masuk hari yang kedua dan ketiga ni. So far memang tak ada apa-apa masalah lah dekat diri aku dah. So alhamdulillah aku dah sihat macam biasa dan aku boleh jalankan rutin harian yang macam biasalah. Okay, so sekarang ni kita nak recap balik perjalanan kita, macam mana situasi kita nak ambil vaksin dalam tu, macam mana proses dia dan sebagainya. Okay, so macam aku bergerak daripada Aitam ke Persada ni, dia ambil masa dalam masa 1 jam lebih kurang macam tu. So sampai je dekat Persada nanti korang akan lalu dekat satu kemah besar. Dekat situ dia ada petugas yang akan jaga dan akan bagi tahu direction yang seterusnya lah. So nanti bila korang lalu je dekat kemah besar tu, kat situ untuk kedua-dua bahagian so dalam aplikasi MySejahtera korang tu nanti dia akan ada bagi tahu kat bahagian mana yang korang perlu datang untuk ambil vaksin tu. So dia ada dua, iaitu SCOA dan HCOB. So macam aku dekat bahagian ACOA. Tapi korang jangan risau, dia dalam bahagian yang sama, cuma dipecahkan kepada dua sahaja. So dalam dia satu bangunan yang sama, cuma dipecahkan dalam dua bahagian sahaja. Okay, so bila korang dah lalu dekat kemah besar tu, nanti korang boleh tanyalah petugas tu nak parking mana apa semua kan. Nanti dia akan bagi tahu korang dekat mana korang boleh parking korang punya kereta tu lah. So macam kes aku kena bayar tiket parking sebanyak RM3 je. So memang tak mahal.
Parking memang banyak. Korang boleh pilih dekat mana je korang nak parking dan tak ada masalah parking lah untuk aku kat situ. Bila korang dah parking, korang terus jalan dekat bawah kemah besar tu. Nanti dekat first checkpoint tu nanti korang akan jumpa petugas yang minta korang untuk scan MySejahtera dulu. Nanti kalau korang dah scan MySejahtera tu, korang boleh terus jalan ke depan dan korang akan jumpa petugas yang kedua. So petugas kedua minta korang sediakan korang punya IC dan juga korang punya appointment tu lah. So nanti korang straight terus masuk sampai dekat pintu dewan yang pertama tu, nanti akan ada orang bagi korang satu borang dan juga nombor lah untuk korang punya giliran. Okey, lepas tu nanti korang akan duduk sebelum korang diregisterkan oleh petugas yang lain. So nanti kat situ korang kena isilah borang yang diorang bagi tu. So korang kena declare korang punya kesihatan. Kat situ juga borang untuk korang setuju untuk korang terima vaksin ni lah. So nanti bila dah settle semua tu, korang akan jumpa orang yang akan registerkan korang punya vaksin ni. So nanti macam biasa, lepas korang dah isi borang tu, korang duduk, nanti akan dipanggil oleh petugas yang lain. Dan dekat situ macam biasa, dia akan minta korang punya IC dan juga korang punya appointment. Dah selesai pendaftaran, korang boleh terus ke checkpoint yang seterusnya untuk korang berjumpa dengan doktor pula. So untuk yang ni aku ada masukkan juga footage, aku ada bersembang, aku ada tanya soalan dekat doktor tu lah. So dekat doktor ni korang boleh tanya apa-apa je soalan, masalah kesihatan korang ke, korang nak tanya pasal vaksin ni ke, semua boleh. So dia akan jawab, dia akan bagi penerangan yang secukupnya lah kepada korang sebelum korang terima vaksin ni. So kalau korang setuju, nanti dia akan minta korang signkan borang tu dekat depan dia dan menandakan yang korang setuju untuk ambil vaksin tu. Okay, so seterusnya, selepas korang dah sign borang tu dan checkpoint yang seterusnya, korang kena pergi ke bilik untuk ambil vaksin. So dekat situ dia ada beberapa bilik macam yang aku tunjukkan dalam footage video aku ni. Dia ada beberapa bilik dan korang perlu tunggu di luar sehingga dia punya nurse tu panggil untuk korang terima vaksin. Ok, so bila korang dah sampai kat dalam tu, nanti korang tinggal duduk dan dia akan tunjuklah korang punya vaksin apa yang korang ambil dan berapa dos yang korang perlukan untuk vaksin ni. So nanti semua tu dia akan tunjukkan dekat korang. So untuk video, korang boleh minta kebenaran dengan dia kalau korang nak ambil video untuk korang ambil suntikan tu. InsyaAllah tak ada apa-apa masalah, dengan syarat korang minta izin lah dulu kan. Bila dah minta izin tu, nanti pandai-pandai diorang lah, diorang nak bagi ke, diorang tak bagi ke, itu semua depends kepada nurse tu. Tapi yang untuk kes aku ni, dia bagi ambil video tapi dia tak nak muka dia masuk dalam video aku ni. So tak ada masalah, aku pun bukannya nak masukkan muka dia pun kat dalam aku punya video ni, just aku nak tunjuk kat korang footage aku ambil suntikan tu je lah. Okay, so selepas korang dah ambil vaksin tu, korang dah terima vaksin, korang akan keluar daripada bilik ambil vaksin tu. Korang kena pergi dekat ruang menunggu selama 15 minit untuk pemantauan korang lah. So kalau korang ada apa-apa efek pada masa tu, nanti dia akan terus ambil action untuk bawakan ke hospital ke apa dan sebagainya macam tu lah. Untuk aku masa tu, aku tak ada apa-apa efek dan lepas tu aku dipanggil lah. Aku dipanggil oleh petugas yang lain. Dia serahkan aku satu kad dan juga satu salinan borang yang aku dah sign tadi tu lah. Untuk terima dos yang kedua nanti, korang perlu bawa lagi kad ni untuk dia letakkan tarikh bila korang terima dos yang kedua ni lah. Ok, so nanti selepas korang dah ambil dos pertama, macam kes aku ambil vaksin AstraZeneca. So dia mengambil masa dalam 9 minggu untuk korang terima dos yang kedua. So dalam aplikasi MySejahtera tu, dia akan update dalam masa 2-3 hari. So bila aku check semalam, aku pun dah dapat tarikh untuk second dose aku punya vaksin. Lepas dah settle semua tu, korang dah dapat borang, korang dah dapat kad ni, so nanti dia akan bagi korang lagi satu voucher untuk korang pergi makan lah. So untuk aku, dia bagi voucher Mary Brown. So balik tu korang boleh pergi makan Mary Brown ke apa, dia ada bagi voucher discount untuk korang pergi makan. Ok, dah selesai semua tu, nanti korang akan keluar daripada dewan dan di bahagian booth ambil gambar ni, macam aku cakap dengan korang, korang tak perlu risau, korang tak perlu takut kalau korang tak ada bawa partner ke apa kan untuk ambil gambar. Korang memang tak perlu risau, disebabkan dekat booth untuk ambil gambar korang selepas divaksin tu, memang dia ada petugas yang diorang dah assignkan duduk dekat situ untuk ambil gambar korang. So korang jangan risau, korang tak perlu risau kalau korang datang seorang tak ada kawan ke apa. So macam kes aku, memang aku datang seorang, tak ada kawan pun masa tu. Just bila aku keluar tu, diorang memang dah panggil lah untuk korang dan dia nak tolong korang untuk korang ambil gambar dekat bahagian booth diorang tu lah. So kat situ pun dah selesai, ada beberapa petugas yang tolong aku ambilkan gambar kat situ. So dekat situ dia ada lebih kurang 3-4 booth ambil gambar. So kat situ semua tempat aku ambil gambar dan aku saja nak simpan lah untuk aku punya kenangan. So dah selesai aku ambil gambar, aku pun keluar dan aku masuk kereta dan aku pun terus bertolak balik lah. So
far untuk perjalanan aku ambil vaksin ni, aku nak cerita dengan korang memang sangat mudah, memang sangat smooth, memang sangat simple. Diorang memang akan cepatkan korang punya proses untuk korang ambil vaksin tu. Korang tak perlu risau, tak perlu nak beratur panjang, semua tak payah. Just bila korang sampai kat sana, diorang akan cepatkan proses korang untuk ambil vaksin dan korang boleh balik dengan cepat. Okay, pada aku, korang boleh datang awal. Mungkin sejam awal korang boleh datang, tapi jangan terlalu awal. Sebab kalau appointment korang sepatutnya pukul 6 petang, kalau korang datang pukul 4.30, mungkin korang dah kacau orang punya waktu yang lain kan. So kalau korang nak datang pun, mungkin korang boleh datang dalam setengah jam awal ataupun 1 jam awal. InsyaAllah tak begitu ramai. Nanti korang dapat masuk lah untuk korang terima vaksin tu. Okay, so itu saja aku rasa perkongsian aku untuk video kali ni, dan sedikit sharing aku lah untuk perjalanan aku untuk ambil vaksin ni dekat Pesada Johor tu. So untuk korang jangan risau pasal vaksin ni, just korang ambil je. Kita sekarang ni memang perlukan ramai orang yang ambil vaksin supaya kita dapat capai immunity kelompok. Ini dapatlah kawal virus COVID-19 ni. Dan aku pun kalau boleh, kalau boleh aku nak hidup kita ni kembali macam biasa, macam normal balik. Aku tak nak ada sekatan-sekatan macam ni, kita pergi sana tak boleh, nak pergi sini pun tak boleh. So kalau boleh aku nak kembali normal macam biasa. Aku pun dah lama tak pergi berjalan. So ini adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk kita cuba nak bendung virus COVID-19 ni. So aku harap dengan siapa yang dah tengok video aku ni, korang jangan teragak-agak untuk korang ambil vaksin tu. InsyaAllah semuanya okey, semuanya selamat, tak ada masalah. Okey, apa-apa pun sekarang ni kita dah usaha dan kita cuma perlu berdoa supaya virus ni akan cepat hilang dan kehidupan kita pun akan kembali normal macam biasa. Okey, so itu saja video kita untuk hari ni. Dan untuk korang, kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa soalan, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah tu. So nanti aku akan reply satu-satu. Jangan lupa like video aku ni, subscribe channel aku ni. Okey, thank you so much for watching. Kita jumpa lagi pada next video yang akan datang. Okey, see you, bye bye.